Oleh tim Bravo Realtors, jangan lupa talian hotline mereka 8100-2300. Follow mereka di Facebook dan Instagram. Anda cari The Bravo Realtors. TheBravoRealtors. Dan anda juga boleh lungsuri laman mereka www.thebravorealtors.com. Saya rasa ramai yang rindu dengan suara Encik Said Fazli ni. Dah nak dekat sebulan kita tak ke udara bersama. Betul tu, Syai. Itulah saya ni penawar rindu Syai lah ni. Gitu. Tidur luar hari ni. Tapi seperti biasa, kita ada pembukaan juga kan. Kalau Encik Said Fazli ke udara mesti ada pantun. Hari ni ada tak? Ada. Okey, pantun ni mesti ada kena-mengena dengan topik kita. Saya mulakan. Panas lahar melebur besi, ditempa tukang menjadi peti. Jual jangan ikutkan emosi, beli jangan ikutkan hati. Tu dia. Jadi ada mengenai dengan topik hari ini yang berkaitan dengan emosi. Jadi bila kita dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, pelbagai emosi itu bergejolak dalam diri kita. Jadi hari ini nampaknya topiknya macam agak ringan sedikit, Encik Fazlin. Saya memang sengaja pilih topik yang ringan minggu ni sebab rasanya minggu-minggu sebelum tu sahabat-sahabat saya telah sajikan topik yang berat-berat kan, Syai, lebih teknikal. Jadi saya nak ajak pendengar santai-santai, tapi apa yang diperkatakan minggu ni sangat relevan pada pendengar di luar sana. Jadi apa yang anda maksudkan dengan emosi penjual dan emosi pembeli ni? Ataupun apakah ia juga memainkan peranan bila kita jual beli hartanah ke macam mana? Okey, kalau kita sebut tentang emosi kan, Syai, kan, kita kadang-kadang secara sedar atau tidak kita buat sesuatu keputusan tu ataupun apa yang kita lafazkan, keputusan, tindakan kita tu berdasarkan emosi sebenarnya. Misal kata, saya kasih contoh lah, kalau kita senang hati, kita sedang gembira, kita buat keputusan tu dengan senang tau. Jadi kita berlapang dada, kita buat satu keputusan tu. Tapi bila kita tengah susah hati, tiap-tiap keputusan tu nanti kita akan pertimbangkan balik, betul ke keputusan yang aku buat ni ke salah ke, kan? Rasa macam was-was dengan keputusan sendiri tu. Jadi untuk minggu ni yang saya sebutkan tentang emosi pemilik dengan pembeli hartanah ni, sebenarnya apa yang saya katakan ni lebih kepada bentuk psikologikal lah kepada pendengar semua sana. Sebab apa? Selalunya apabila kita buat keputusan, itu bukan keputusan mutlak kita semata-mata. Kadang-kadang kita ada desakan daripada orang luar, kawan-kawan, anak-anak, saudara mara, kan? Dan ini secara amnya bagi penjual, bagi pemilik dan pembeli lah. Bagi pemilik hartanah pula, emosi mereka ketika mereka nak jual rumah tu, mungkin jangkaan mereka tu terlalu tinggi. Kita bangga dengan rumah kita yang renovasinya cantik, lokasi bagus, dekat dengan MRT semua, kan. Jadi itu yang membuatkan kita rasakan rumah kita boleh jual lebih tinggi daripada walaupun jiran sebelah rumah kita. Itu jangkaan. Bagi pembeli emosi mereka tu sama dengan penjual, cuma agak beza sikit. Sebab apa? Mereka pembeli. Jadi bila mereka nak beli rumah tu, mereka mesti cari yang diubah suai, dari renovasi, location yang bagus, lokasi baik. Tapi masalahnya bajet yang terbatas tu. Jadi keinginan diorang tu dah lebih memuncak daripada dia punya kemahuan tu. Itu yang emosi-emosi bagi pemilik dan pembeli hartanah. Dan saya rasakan, Cai, yang paling menggusarkan lah ataupun paling membimbangkan sekali tu adalah emosi tidak mempercayai atau meragui ejen yang dilantik. Itu saya rasa satu perkara yang sangat membimbangkan. Tapi yang melantik mereka adalah kita lah sebagai penjual ataupun pembeli. Jadi kalau tidak ada kepercayaan ataupun kita meragui ejen yang telah pun kita dapatkan khidmat mereka, bagaimana nak telus, kan? Betul. Sebab apabila kita, misal saya jangan bercakap tentang diri saya, atau kita cakap secara umum, apabila memanggil seorang pakar profesional datang untuk mendapatkan nasihat, saya pasti mereka akan memberikan nasihat yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan masing-masing. Dan di situ
mungkin pelanggan tersebut akan melantik ejen yang mereka rasakan sesuai untuk mewakili mereka. Tetapi dalam proses transaksi urusan hartanah mereka tu, ada satu peringkat ataupun mungkin sekali dua tu akan timbul keraguan dalam diri mereka. Dan inilah emosi yang sepatutnya mereka tangani. Okey. Jadi berkaitan dengan poin yang anda sebutkan tu, ada tak kes-kes yang boleh anda kongsi dengan kami? Ini kes saya memang nak kongsikan dengan pendengar semua. Sebab apa? Ini memang betul-betul berlaku baru-baru ni. Okey, bagi saya dua kes yang hampir serupa. Okey, tapi keadaan dia berbezalah. Pertama sekali, pasangan warga emas ni jual flat 5 bilik mereka. Jadi rumah ni dijual negative sale lah, kerugian RM50,000 ni pasangan ni. Jadi apabila mereka jual rumah, wang tunai yang mereka dapatkan hanya daripada wang CPF mereka. Bukan untung jual rumah, Aisyah. Cuma wang persaraan. Okey. Jadi mereka dapat dalam RM480,000 apabila mereka jual rumah 5 bilik mereka. Jadi dengan wang tersebut, pasangan tadi beli rumah 3 bilik di bahagian timur Singapura dan balance dia tu baki wang RM120,000 sahaja. Okey. Dengan baki tersebut, mereka lunaskanlah yuran agensi untuk penjualan dan pembeli rumah mereka. Dan yang paling touching lah, yang paling menyentuh kami tu sikap dengan emosi mereka. Tadi saya cakapkan mereka tak ada hasil penjualan rumah kan? Dan wang mereka peroleh semata-mata dari akaun retirement mereka. Jadi kat sini mereka faham kedudukan mereka negative sale. Mereka dapat wang CPF mereka dan mereka lunaskan bayaran rumah 3 bilik mereka. Dan nak ikutkan, sebenarnya mereka dapat maklum balas daripada saudara mara mengatakan, kalau negatif jangan jual lah. Kenapa nak jual kan? Jadi mereka tak benarkan anasir-anasir negatif ni pengaruhi keputusan mereka. Jadi mereka tetap dengan keputusan mereka. Malah yang buat kami paling tersentuh tu, mereka berterima kasih lah kerana kita membantu mengurangkan kerugian mereka pada masa akan datang. Alahai. Dan kami sebaliknya, kami juga syukurlah dan berterima kasih juga pada mereka kerana kepercayaan yang mereka berikan kepada kami. Tentunya Encik Said Fazlin dan juga teman-teman di tim Bravo Realtors dah buat perkiraan dan juga pemeriksaan hartanah makcik dan pakcik sebelum anda sarankan apakah jalan yang terbaik untuk mereka kan? Betul tu Syai. Betul. Itu yang pertama, Syai. Ada yang kedua. Ada lagi? Takutlah saya dengar. Okey, yang kedua ni keadaan dia berbeza sikit. Okey, rumahnya tetap 5 bilik. Hasil keuntungan Okey, bezanya kat sini apabila pasangan warga emas ni jual, hasil keuntungan dia RM340,000. Dan akaun persaraan mereka tu penuh lah. Dan mereka dapat lebihan wang tunai dari CPF RM120,000. Okey. Jumlah keseluruhan wang tunai yang mereka ada RM460,000. Daripada jumlah tu, RM340,000 digunakan untuk membeli rumah 3 bilik mereka di Teck Whye, dibayar habis. Dan mereka berbaki RM120,000 tunai. Okey, itu adalah lebihan daripada wang persaraan. Tetapi, baru minggu lepas, completion rumah ni di HDB Hub. Dan kami tersentak sebab di HDB Hub, mereka sebenarnya menyuarakan macam tidak rasa tak puas hati lah. Mereka cakap mereka rasa tertipu, mereka rasa macam harga rumah yang kita jual tu pada harga yang tak sepatutnya. Dan harga yang mereka katakan sebenarnya rumah dia boleh jual RM700,000 dia kata. Okey. Jadi apabila kita dengar tu semua, kita rasa risau lah, kenapa tiba-tiba boleh jadi macam gini kan? Jadi kita tunjukkan rekod sebenarnya rumah mereka tu sebenarnya dijual pada harga yang paling tinggi dalam kluster tersebut. Dan bila kita tanya pada pakcik dengan makcik tu, kenapa tiba-tiba cakap macam gini dengan kita kan? Jadi rupanya barulah kita tahu kawan-kawan dan kontraktor rumah mereka katakan, rumah kau boleh jual RM700,000, kenapa kamu jual harga yang macam gini kan? Jadi ini kerana anasir luar lah, kata-kata orang luar. Jadi apabila kami dah tunjukkan rekod yang sebenarnya rumah mereka dijual pada harga yang tertinggi kan, keesokan harinya mereka minta maaf, message kita. Tapi tentunya kita tak ambil hatilah dengan perkara-perkara yang macam gini. Sebab kita sedar ini adalah emosi pemilik dengan pembeli rumah. Kan? Jadi bila
anda dah jadi macam kaunselor juga nak kena faham isi hati pemilik rumah, betul. penjual hartanah. Dan bila anda sebut tadi tu saya rasa tersentak juga sebab mereka yang tidak tahu menahu tentang taksiran harga hartanah, tentang penjualan beli hartanah pun turut menyumbang kepada emosi mereka yang nak menjual hartanah. Sebenarnya apa yang anda lakukan sebenarnya anda memeriksa terlebih dahulu tentang keadaan hartanah, kemudian anda buat segala macam pemeriksaan sebelum anda menentukan apakah yang terbaik untuk pelanggan anda tentunya, kan? Betul. Dan apabila kita sebenarnya kalau kita mewakili pemilik ataupun pembeli rumah, matlamat kita satu sebagai seorang profesional, kita nakkan yang terbaik untuk mereka. Kan? Jadi apa-apa tindakan yang kita lakukan, apa-apa keputusan yang kita lakukan berdasarkan keputusan yang profesional, kajian yang kita lakukan, research yang kita buat semualah. Betul. Saya jadi sedih pula bila dengar Encik Syai Fazlin kongsi macam tu. Macam Allah kesiannya. Kena marah, Syai. Itulah. Jadi sebab tu kita tekankan pentingnya untuk anda mendapatkan khidmat ejen yang bertauliah yang akan membantu anda dari awal, dari A waktu sebelum sign kontrak tu sampailah dah selesai dan sehingga selanjutnya. Jadi kalau anda ada sebarang pertanyaan yang anda nak tanyakan kepada Encik Syai Fazlin ataupun teman-teman di tim Bravo Realtors, anda boleh hubungi mereka di talian hotline-nya Encik Fazlin. Anwar Zain, Gabungan Cintaku di Warna 942 12:25 tengah hari. Kita bersama dengan Encik Syai Fazlin dan awal tadi beliau dah kongsi di antara senario ataupun kes-kes yang telah pun anda tangani. Jadi kadangkala anda sebagai ejen hartanah juga perlu mengawal perasaan dan juga emosi pembeli dan juga penjual, ya Encik Fazlin, ya. Bukan mudah untuk menjadi seorang ejen hartanah, ya. Betul. Yang sebetulnya kita sebagai ejen ni, yang kita kelolakan ni sebenarnya adalah pemilik dan pembeli. Kita nak kawal emosi diorang, nak jangkaan diorang tu kita nak keep in check. Maksudnya kalau ada yang jangkaan yang melambung, kita nak kena turunkan sikit. Nak kena cakap, cik, abang, you punya jangkaan nak kena turunkan sikit sebab bajet lah apa semua kita. Jadi kita sebagai penasihat orang tengah lah. Jadi tadi kita dah sebut tentang emosi pemilik hartanah. Kalau untuk pembeli pula macam mana, Fazlin? Untuk pembeli, okey. Untuk pembeli, kalau kita cakap emosi, pembeli baik, pemilik baik, tetap diganggu emosi di sendiri tu. Contoh, saya kasih contoh yang baik ni. Misal kata kalau ada pembeli ni dia nak beli rumah lah. Dia mesti dah tuliskan tau dia punya kriteria rumah yang dia nak idamkan tu. Okey. Contoh dia cakap rumah tu mesti dekat MRT station. Rumah tu mesti dah direnovasi. Rumah tu mesti tingkat tinggi. Okey. Rumah tu mesti corner. Ini semualah kriteria yang ditetapkan oleh pembeli tadi. Tetapi yang peliknya apabila mereka buat keputusan, mereka dah berkenan satu-satu rumah tu, tak ada satu kriteria pun yang kena dengan apa yang ditetapkan tadi. Ini berubah-ubah Jadi ini yang saya katakan sebenarnya yang membuat keputusan tu adalah emosi mereka tu yang merubah keputusan yang awalnya mereka dah tetapkan kriteria tu kan. Jadi itu yang buat kita sebagai profesional, sebagai seorang profesional, tentunya kita akan ingatkan kembali. Tuan, puan, ini kriteria yang tuan-puan nak, tapi kenapa tak ada kena? Kata, sebab saya dah berkenan lagi tu lagi ni. Tapi tak apalah, tingkat rendah pun okey, dia sedapkan hati dia sendiri kan. Macam gitulah. Jadi kriteria tu sebagai tahap awal aja lah. Mungkin juga boleh berubah kriteria-kriteria tersebut semakin betul. Jadi kalau kita sebut tentang emosi tadi, mungkin mereka tak faham dari segi faktor-faktor yang mungkin akan menjejas pasaran hartanah dan sebagainya. Jadi anda sebagai seorang ejen hartanah yang dilatih, yang dah terlatih, anda faham isi luar dalam penjualan hartanah. Kita sebagai penjual ataupun pembeli, kita kurang arif. Tapi betul, kita harapkan anda lah sebagai ejen hartanah, begitu. Betul. Jadi sekarang kalau saya lihat sebagai pengguna, saya tak sebutkan pembeli atau pemilik. Sebagai pengguna, kita ada banyak wadah untuk kita buat kita punya kajian. Kita boleh pergi mana-mana portal, mana-mana website. Kita boleh buat kita punya kajian sendiri. Okey. Contoh, sekarang kita banyak pembeli yang DIY.
Maksudnya mereka lakukan transaksi mereka sendiri. Okey. Dan apabila kita berhadapan dengan pembeli yang sedemikian, sebenarnya ada kita punya cabaran juga. Sebab apa? Apabila kita nak berunding dengan mereka, mereka rasakan mereka lebih tahu. Okay. Mereka lebih tahu tentang pasaran hartanah. Sebab apa? Semua maklumat ada kat hujung jari. Tetapi apa yang mereka tak faham adalah tentang faktor-faktor mikro dan makro. Apa yang dimaksudkan mikro dan makro? Okey, mikro tu umpamanya keadaan rumah tu sendirilah, location dekat mana dan sebagainya. Dan faktor mikro ni, faktor seperti demografik, economical kan, perkara-perkara yang menjejah sekeliling, itu antara benda yang penting juga. Sebab apa, kalau saya boleh jadikan untuk pendengar lain lebih faham, lebih jelas lagi. Contohnya, seseorang yang terlatih dalam bidang undang-undang dan mereka perlu pergi ke mahkamah dan mereka perlu dapatkan peguam kan untuk wakili diri mereka dalam mahkamah. Sama juga dengan seorang doktor yang memerlukan operation. Mereka perlukan seorang doktor bedah. Maksudnya, mereka yang terlatih dalam bidang guaman perlukan peguam dalam mahkamah. Seorang doktor yang terlatih dalam bidang kedoktoran perlukan doktor bedah. Jadi, kat sini kita lihat kepakaran seseorang tu adalah maksudnya lebih fokus dalam bidang yang tertentu. Contohnya kita sebagai seorang profesional, ejen hartanah, tentunya kita lebih arif dalam bidang hartanah. Betul. Kerana kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan lebih relevan dan sangat-sangat diperlukan lah. Sebab itu di dalam kerajaan Singapura pun profesi ejen hartanah ni masih relevan lagi, masih diperlukan. Jadi kalau anda dah sebut tentang hal ni, mesti ada kes-kes yang berkaitan dengan pembeli DIY kan? Ada. Ini pun kes sebenar juga. Sebenarnya apa yang kami kongsikan di udara semua adalah kes sebenar yang kami lalui sepanjang pengalaman kami sebagai ejen hartanah. Dan ini kes dalam beberapa bulan lepas kami berjumpa dengan pembeli DIY ni lah yang membuat transaksi sendiri. Okey, kami wakili pemilik hartanah yang ingin menjual rumah. Harga pasaran sebenarnya anggarannya hanya RM580,000. Okey, kemudian apa kami pasarkan hartanah tu, of course kita akan pasarkan lebih tinggi sedikit sebab kita nak menepati jangkaan pemilik tadi. Dan apabila pembeli DIY datang, mereka buat tawaran RM600,000. Wow. Syed dapat tak? Kita pasarkan RM580. Pembeli DIY datang buat tawaran RM600,000. Lagi tinggi. Sebab apa? Mereka takut tawaran mereka tu tak diterima. Dan mungkin ada tawaran yang lebih tinggi daripada mereka. Okey, secara logik, pembeli tadi rasakan dia dah jimat. Sebab apa? Dia tak perlu bayar yuran agensi semua tak perlu dapatkan khidmat ejen kan? Jadi sebenarnya apa yang berlaku kat sini, mereka kerugian RM20,000. Wow. Kan? Jadi apa yang mereka sangkakan satu penjimatan tu sebenarnya satu pembaziran. Ini emosi yang saya rasa sangat ekstrim lah, Syai. Sebab apa? Emosi ini setakat menyedapkan hati mereka sendiri. Sebab apa? Mungkin mereka tidak faham dengan keadaan ataupun permintaan hartanah di kawasan itu. Mereka kurang arif. Jadi tentunya di sinilah rasanya khidmat ejen tu amat-amat diperlukan. Betul. Kita menjadi orang berkecuali, orang tengah untuk mengingatkan mereka. Umpama check and balance buat mereka. Jadi ada kes lagi tak? Ada satu lagi. Itu DIY. Ini pula kita mewakili pembeli, Syai. Okey. Setelah menjual mereka ni contoh emosi yang sangat baik. Pasal apa? Kita pening kepala, Syai. Kita mewakili pembeli setelah jual rumah mereka tau. Jadi mereka fokus utama mereka nak cari rumah di Yishun. Okey, tapi selang seminggu kami dapat mesej mereka kirimkan di WhatsApp kami mengantarkan iklan hartanah portal di rumah di Ang Mo Kio, Choa Chu Kang, Woodlands, Bukit Panjang, Hougang, Sengkang, merata Singapura. Boy, bukan Yishun ke tadi? Itulah saya katakan, emosi pembeli ni pun kadang-kadang kita nak cuba nak kawal tu susah sikit. Sebab apa? Mereka ikut sangat perasaan mereka. Rumah ni cantik, rumah ni cantik. Jadi
dah tak fokus pada daerah yang mereka inginkan tu kan. Jadi di sinilah peranan kami sebagai ejen yang bertauliah ingatkan mereka kembali matlamat sebenar, bajet mereka dan sebagainya. Jadi banyak hal yang perlu difikirkan oleh seorang ejen hartanah. Bukan saja jual beli hartanah, tapi harus mengawal emosi pelanggan mereka dan dari segi tarikh juga, deadlines. Anda perlu pastikan deadlines tu tepat pada masanya. Kalau tidak, dah tak boleh jual, tak boleh beli. Jadi macam-macam hal. Sebab tu penting untuk kita dapatkan mereka yang cukup pengalaman, yang arif dalam bidang hartanah, ejen-ejen yang bertauliah. Jadi saya sarankan anda hubungi Encik Fazlin dan juga teman-teman di tim Bravo Realtors. Talian hotline-nya Encik Fazlin. Itulah dia, hati manusia tiada siapa yang tahu. Sebab kita manusia biasa, tentunya tidak sempurna. Tapi teman-teman saya di tim Bravo Realtors akan berusaha sedaya upaya untuk membantu anda dengan keperluan-keperluan anda, mengikut kriteria-kriteria anda. Asalkan anda fokus. Macam Encik Fazlin kata tadi, ada yang tak fokus. Pilih nak Yishun, tapi terus jadi Ang Mo Kio, Choa Chu Kang, Woodlands, Bukit Panjang, Hougang, Sengkang, Merata Singapura. Dia pusing. Saya pun tak fokus, kenapa? Pasal lagu Hermantino tadi, lagu tu lah masa darjah 3 saya nyanyi dekat kelas dulu. Darjah 3 lagu Hermantino. Calang-calang ni Encik Izzat Fazlin. Kalau sekarang anda dengar lagu apa? Sekarang semua lagu saya dengar. Nanti orang tahu umur saya nanti. Baik, kita kembali dengan topik yang kita nak bincangkan tentang hari ini, tentang emosi. Tapi sebelum tu, kita ada persoalan kiriman daripada Brandon. Bukan nama sebenar, katanya, saya bujang, saya berusia 39 tahun dan masih tinggal bersama kedua orang tua. Saya ada niat nak beli rumah sendiri di bawah skim orang bujang. Tapi harga perumahan sekarang sangat mahal. Gaji bulanan saya 3,000 lebih dan CPF 120,000. Orang-orang di sekeliling saya suruh saya cepat-cepat beli rumah. Tapi saya rasa macam tak mampu. Kalau nak ikutkan emosi, memang saya nak belilah. Tapi takut tersilap langkah. Bagaimana Encik Fazlin? Okey, kepada Cik Brandon, soalan baik. Sebab apa? Memang harga pasaran rumah sekarang semuanya melambung. Tapi kalau mengikut jangkaan, harga rumah tetap akan stabil buat masa-masa akan datang ni. Kekal tinggi tapi stabil, tidak akan naik lagi. Cuma untuk Cik Brandon ni, itu sebenarnya satu pertimbangan yang baik lah kalau dia nak nak beli rumah semua kan. Jadi kalau ikut apa yang diberikan pada Cik Brandon tadi, gajinya 3,000 lebih, CPF yang dia ada sekarang 120 lebih ribu, sebenarnya lebih dari cukup untuk dia beli rumah. Kurang-kurangnya rumah 3 bilik. Tapi itu semua tertakluk pada syarat-syarat lah. Misal kata, kita harus pastikan berapa pinjaman yang dia boleh peroleh daripada HDB. Dan saya sarankan pada Cik Brandon mungkin boleh hubungi kami secara langsung di 8100-2300. Jadi kami dapat buat perincian bagi keadaan yang sebenar. Jadi kalau mungkin anda juga ada soalan seperti Encik Brandon, boleh WhatsApp kepada kami juga. Taliannya 98318414, atau lebih baik lagi anda hubungi teman-teman tim Bravo Realtors secara langsung. Talian hotline-nya sekali lagi Encik Fazlin. Warna 942 selama 1 jam ini dibawakan khas untuk anda oleh tim Bravo Realtors. Dan Encik Fazlin tadi dah kongsi tentang emosi pembeli dan juga penjual. Jadi sekarang ni kita nak sebut tentang sindrom pula. Ni sindrom penyakit apa ni Encik Fazlin? Ini sindrom sebenarnya perkataan yang saya pilih bukanlah nak gambarkan satu penyakit, Syai. Tapi kalau kita tengok ni, perkataan sindrom saya pilih ni sebab saya rasa lebih kepada unsur psikologi lah. Ini saya maksudkan dorongan psikologikal seseorang pemilik atau pembeli hartanah itu sendirinya. Okey. Kalau kita tengok sindrom pembeli contohnya. Sindrom pembeli kalau kita tengok, kalau dia beli baju di pasar malam. Kalau kita nampak jalan-jalan di pasar malam, nampak baju yang cantik, kita berkenan, kita mesti akan tawar-menawar dekat situ. Automatik. Sebab apa? Sebab apa? Keadaan pasar malam tu membuatkan kita begitu yakin nak buat tawar-menawar. Tetapi contoh kalau kita beli baju dalam butik mewah, di butik mewah, mahal macam mana pun kita tutup mulut kita terus pergi kaunter bayar. Tak. Saya akan tanya, ada diskaun kad kredit tak? Okeylah, itu diskaun kad kredit tak ada tawar-menawar harga kan. Jadi itu dengan secara ringkas
itu yang saya maksudkan dengan sindrom. Maksudnya satu kebiasaan, satu dorongan psikologikal bagi kita sebagai pemilik atau pembeli hartanah. Okey. Jadi apakah sindrom-sindrom yang anda maksudkan ni? Kalau Syai tanya macam gini, misal kata kalau pemilik hartanah, sindrom yang ada pada pemilik hartanah ni, mereka akan mereka nak jual pada harga yang tinggi lah. Okay. Kadang-kadang terlalu tinggi. Sampai ada masanya juga mungkin tidak munasabah harga yang mereka inginkan. Okay? Mereka tak peduli, tak ambil kira harga yang realistik. Itu yang kadang-kadang mengakibatkan bila kita buat marketing ataupun kita pasarkan rumah mereka, sambutan tu hambar lah. Sambutan hambar sebab harganya terlalu tinggi, tak realistik langsung. Ini didorong psychologically, memanglah ini didorong kerana sikap tamak. Kerana nakkan keuntungan yang berlipat ganda. Ini sebenarnya naluri manusiawi lah, saya boleh katakan. Sebab apa, kita kalau boleh semuanya, penjual nak harga yang paling tinggi, pembeli nak harga yang paling rendah kan. Betul. Ini satu perkara yang normal pada saya. Okey, antaranya pemilik tadi tak boleh buat berunding langsung dengan pembeli, tak boleh bertolak ansur kan. Tetapi ada syarat-syarat, misal kata pemilik tadi lupakan yang, misal kata dia nak jual rumah, dia ada terma dan syarat. Dia nak lanjutan penginapan kat rumah tu, harga dia terlalu tinggi. Tapi kat sini dia lupa untuk bertolak ansur. Sebenarnya untuk rumah tu dijual, mereka juga harus bertolak ansur dengan pembeli agar timeline mereka, agar rumah mereka, semua urusannya berjalan dengan lancar. Jadi ini kerjasama semua pihak. Untuk itu untuk penjual, pemilik lah tadi. Kalau untuk pembeli, tadi yang saya katakan standard pembeli, macam mana pun nak beli dengan harga yang terlalu rendah. Kadang-kadang tak munasabah juga. Misal kata rumah tu dipasarkan harga RM500,000, dia suruh kita buat tawaran pada pemiliknya RM300,000. Okay. Nanti kalau selalunya kalau keadaan macam itu, nanti saya akan cakap lah dengan pembeli tadi, mana saya nak letak muka saya nak berbual dengan ejen rumah. Kan? Sebab harga yang ditawarkan tu tak munasabah langsung. Dan sama juga dengan pembeli, dia tak enggan betul ansur dengan penjual. Dia nak jual lah. Kata nak jual, sudahlah kita cari rumah lain. Tapi mereka tak faham dengan apa maksudnya tu, market forces ataupun kehendak-kehendak pasaran tu. Dan lagi satu, yang paling penting lah, tidak fokus. Macam tadi saya cakapkan kan, nak rumah kat Yishun tapi dia cari Chua Chu Kang, Woodland, Bawang semua. Nak tengok-tengok lah. Kita kan macam window shopping macam tu lah. Itu yang saya ingin tekankan kat sini. Sebagai seorang pembeli, emosi yang harus mereka kawal adalah jangan anggap ini sebagai satu shopping atau membeli belah. Kerana apa? Ini adalah satu komitmen yang sangat besar. Betul. Mereka harus fikirkan masak-masak. Mereka harus tahu dengan pasti apa yang mereka inginkan. Sebab kalau mereka anggap ni sebagai shopping, dia nak tengok sana, tengok sini, fikiran dia takkan tetapnya. Dia tengok rumah ni cantik, dia tengok rumah ni cantik, sudah-sudahnya tak beli langsung. Celaru nanti. Lagi bercelaru lah kepala otaknya kan. Jadi, itu. Banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita jual dan juga beli hartanah. Jadi, lebih baik kalau kita dapatkan khidmat yang berpengalaman, mereka yang lebih pakar, lebih arif tentang penjualan, pembelian hartanah. Anda hubungi tim Bravo Realtors, talian hotline-nya. Idris, tadi sempat juga saya berbual dengan Encik Saifazlin berkenaan dulu waktu zaman-zaman kaset, zaman-zaman CD player. Jadi, zaman tu dah berubah. Kalau dulu kaset dengan CD, sekarang ni Spotify. Tak best lah. Jadi kita juga perlu ikut perubahan zaman, ikut perubahan masa. Begitu juga minda kita nak perlu terus ada perubahan. Lebih-lebih lagi kalau kita sebut tentang pembelian dan juga penjualan hartanah, sebab ini adalah kiranya investment saham untuk kita. Betul. Jadi mungkin ada kata-kata akhir daripada Encik Fazlin untuk pendengar-pendengar Warna 942? Sebenarnya apa yang saya nak katakan, saya dah katakan lah, memang betul. Sebab kita harus ubah kita punya minda dan penerimaan kita tentang pembelian dan pemilikan hartanah di Singapura ni. Sebab apa, emosi ni sesuatu yang kita boleh kawal sebenarnya. Tetapi untuk kita kawal, kita perlukan ilmu lah. Jadi perkongsian melalui wadah macam gini yang kita ambil peluang untuk kongsikan dengan pendengar. Agar emosi itu mereka dapat kawal. Sebenarnya, kita sebagai manusia biasa, emosi itu memang kadang-kadang di luar kawalan kita. Tetapi mungkin dengan ilmu tu, lebih-lebih lagi khususnya dalam bidang hartanah ni,
melalui ilmu hartanah ni, mungkin mereka lebih yakin, lebih pasti dengan keputusan mereka. Dan kami di Bravo Realtors, kami memastikan mereka membuat keputusan yang tepat dan kami akan membantu dari awal hinggalah akhir transaksi, malah sesudahnya. Betul. Dan mudah-mudahan dengan perkongsian informasi daripada tim Bravo Realtors setiap hari Selasa jam 12 tengah hari ini juga dapat meningkatkanlah ilmu kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan hartanah. Sebab setiap minggu tu kita akan sentuh tentang topik-topik yang berbeza. Jadi kalau anda ada sebarang soalan dan anda ingin ajukan kepada Encik Fazlin dan juga tim Bravo Realtors, jangan risau, mereka tak makan orang. Baik-baik teman-teman saya di tim Bravo Realtors ni. Mereka akan datang. Mereka akan datang, duduk dengan anda, bincang dengan anda dan periksa kesihatan hartanah anda sebelum mereka berikan apa saja yang perlu anda ketahui lah tentang hal perihal hartanah. Jadi jangan segan, hubungi mereka di talian hotline mereka 8100 2300. Kalau di Facebook dan Instagram bagaimana Encik Fazlin? Okey, mereka boleh temui kami juga di laman sosial di The Bravo Realtors di Facebook dan IG, dan di laman kami juga thebravorealtors.com. Tapi paling senang hubungi talian hotline lah. Talian hotline-nya? 8100 2300. Terima kasih Encik Fazlin. Terima kasih Syai.